Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita pada hari ini, yang menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi diberikan kekuatan, kesihatan, kelapangan masa untuk hadir dalam majlis ilmu, majlis yang terbaik untuk umat di akhir zaman, umat yang terdahulu sampai kita di akhir zaman ini, majlis yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan di sana ada jalan ke syurga dengan mudah. Dengan arti kata lain, majlis yang boleh membawa kita menuju jalan syurga. Oleh kerana itu, ikhlaskan niat kita dan bersedia mengikut arahan Allah dan Rasul. Kerana tujuan kita menuntut ilmu ialah untuk mengikut arahan Allah dan Rasul. Itu yang paling tepat, kerana mengikut arahan Allah dan Rasul itu membawa kita menuju jalan ke syurga dan akhirnya memasukkan kita ke dalamnya, insya-Allah. Setelah kita membicarakan pada hadis ini yang berkaitan dengan pakaian, sifat-sifat pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita mengikut Rasulullah. Kerana lelaki yang agung ini, lelaki yang perlu kita ta'assub, perlu kita puja, tetapi pujanya tidak sampai ke tahap Tuhan. Lelaki yang Allah telah memberikan wahyu kepadanya supaya kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lelaki selain daripada Rasulullah. Oleh kerana itu kita cuba sedaya upaya mengikuti Rasulullah, tanda kecintaan kita kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasul. Kita menyaksikan, ya, orang yang suka kepada seseorang, dia akan cuba mengikut rentak-rentaknya. Kalau dia suka kepada P. Ramlee, dia akan ikut cara P. Ramlee bercakap, menyanyi, hatta kumis pun dia ikut cara P. Ramlee. Kalau dia suka Elvis Presley, ya, dengan cara rambut semua dia akan ikut caranya. Begitu juga dengan kita minat kepada artis-artis, pemain-pemain, pemimpin-pemimpin, hatta sampai cara Hitler pun mereka nak ikut kerana suka sangat Hitler tu, misai dia tu. Tuan-tuan dan perempuan, begitu sekali seorang itu jika taksub kepada seseorang, tetapi ke mana mereka akan bawa? Kalau kita taksub kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ianya akan membawa kita ke syurga. Tetapi kalau kita taksub kepada selain daripada Rasulullah, na'udzubillahi min dzalik, ittaqillah, takut kepada Allah, takut dibawanya, diseretnya kita ke dalam neraka. Jadi dalam hadis yang akan kita bicarakan ini seterusnya, yang berkaitan dengan pakaian, sifat pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ianya merupakan satu tuntutan syarak untuk mengikut, bukan sekadar mendengar. Dah mendengar cukup, itu terpulang kepada aku, nafsi-nafsi, hawa nafsuku, ataupun itu siapa dia Rasulullah. Jangan, tuan-tuan dan perempuan, jika kita mengenali Rasulullah dengan hakikat yang sebenar, kita akan cuba mengikuti setiap langkah seperti mana para sahabat mengikuti Rasulullah. Seperti mana Imam Malik, Imam Darul Hijrah, yang mana dia dikatakan tidak berkasut di kawasan-kawasan tertentu kerana mudah-mudahan kakinya dapat terpijak di mana tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka cinta kepada Rasulullah dan kita cinta kepada Rasulullah, tetapi bagaimana kedudukan cinta kita kepada Rasulullah? Adakah kita mengikut Rasulullah atau hanya slogan-slogan yang keluar daripada mulut kita dan tulisan aku cinta kepada Rasulullah, lepas tu perbuatan bercanggah dengan apa yang Rasulullah bawa? Baik, kita masuk balik di dalam hadis yang dalam bab yang berkaitan dengan bab ke-119, sifat panjangnya qamis ataupun lubang tangan baju, sarung, hujung serban, dan haramnya melabuhkan suatu dari yang tersebut di atas kerana maksud kesombongan, dan kemakruhan jikalau tidak kerana maksud kesombongan. Dengan arti kata lain, perbuatan yang dilakukan oleh segelintir manusia
ya, dia melakukan perkara larangan Rasulullah itu dalam dua bentuk, kata Imam Nawawi di sini. Kalau dia kasat untuk sombong, memakai pakaian tu, yang melabuhkan pakaian tu untuk sombong, hukumnya haram. Tetapi jika tidak sombong, hukumnya makruh, yang dimaksudkan dibenci oleh syarak. Maksudnya dikategorikan perkara itu dicela oleh syarak. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau benda tu, perkara tu dicela oleh syarak, berarti tinggalkan. Buat apa yang dikehendaki syarak. Itu kaedah kita bila kita beragama dengan agama yang agung ini. Hawa nafsu kita kena letak ke tepi bila bertemu dengan qaul Allah dan qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hawa nafsu kita siapa? Kita nak membeli syurga Allah memerlukan pengorbanan. Mujahadatun nafs, berjihad untuk membentukkan diri, untuk berlatih mentaati Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Barulah kita akan rasa seronok bila kita dengar qaul Allah dan Rasul, kalamullah wa kalamur Rasul, sami'na wa ata'na, tanpa banyak bicara. Inilah generasi yang mendapat pujian oleh Allah sehingga mereka mendapat gelaran radhiyallahu anhum. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat telah mendapat satu title yang tinggi. Allah telah redha kepada mereka. Kita belum tahu lagi, dan kita akan berusaha untuk mendapatkannya seperti mana para sahabat memiliki kalimah radhiyallahu anhum. Baik, hadis yang ketujuh, yang mana hadis ini panjang, kita bacakan terjemahannya saja. Ya, hadis yang ketujuh. Betul. Kita dah lama cuti ni, terlupa belaka. Apa yang saya note begitu. Dari Abu Juraid, iaitu Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu, katanya, aku melihat ada seorang lelaki, orang-orang semuanya sama mengeluarkan huraian, yakni mengambil pendapat orang tersebut. Orang itu tidak mengucap sesuatu melainkan orang-orang semua mengeluarkan huraian dengan berpandomankan ucapan tersebut. Lalu aku bertanya, siapa orang itu? Semua orang menjawab, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mengucapkan, alaikassalam ya Rasulullah, sampai 2 kali. Rasulullah bersabda, jangan mengucapkan alaikassalam, sebab alaikassalam adalah sebagai penghormatan kepada orang-orang mati. Ucapkanlah assalamualaikum. Baik, dalam kisah ini kita akan kupas satu persatu. Jadi kita baca matan yang pertama ni untuk menghuraikan apakah peristiwa tersebut. Kisah seorang lelaki yang bernama Jabir, ataupun gelaran dia Abu Juraij, yang mana dia menyaksikan seorang lelaki yang berada di pangkal pokok. Orang datang bertemu dengan dia, bercakap, bertanya, dia jawab, dia berikan huraian. Semua orang akan ambil apa yang dicakap. Semua orang ambil apa yang dicakap. Apa juga dia ucapkan, orang akan tekun mendengarnya. Ini dia para sahabat radhiyallahu anhum. Tuan-tuan dan puan-puan, begitu kedudukannya. Mereka bila berdepan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang sehinggakan riwayat yang diriwayatkan oleh Bara Ibn Azib, kisah sewaktu Rasulullah berada di kubur. Bila Rasulullah tunduk, semua akan tunduk. Subhanallah. Tengok ya, bagaimana mereka mengikut Rasulullah. Rasulullah tunduk, mereka tunduk berdiam, ya, sehingga kan dalam riwayat itu mengatakan seolah-olah kalau burung datang tu dia akan hinggap. Kenapa? Disangkanya tunggul-tunggul kayu. Begitu tawaduknya mereka tunduk berdepan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru berdepan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi berdepan dengan hadis-hadis Rasulullah. Dan seharusnya kita begitu, berdepan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunduk bersedia untuk menerima arahan-arahan Rasulullah. Dan dia menyaksikan para sahabat mengambil apa juga yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hujjah. Begitu juga kita, apabila kita mengetahui hadis-hadis sahih, ambil, jangan banyak bicara. Sami'na wa ata'na. Kena latih itu. Ya, jangan bagikan pendapat masuk dalam urusan-urusan yang begini. Tinggalkan pendapat ke tepi, terus ambil dan letakkan dalam minda sami'na wa ata'na. Kemudian aku bertanya kepada seseorang,
ya, aku bertanya kepada seseorang, mungkin kalau mengikutkan Abu Juraid ni ataupun Jabir, mungkin dia Islam tapi tak pernah kenal Rasulullah. Ya, seperti mana para sahabat di kalangan golongan Ansar yang tunggu di Madinah di hari hijrah Rasulullah, mereka tak pernah melihat Rasulullah. Hanya yang kenal Mas'ab ibnu Umair yang Rasulullah lantik sebagai duta Islam Rasulullah di Madinah. Dia berdakwah menyebutkan Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Jadi kita tak kenal. Ya, mereka tak kenal mana rupa Rasulullah ni. Nama didengar tapi muka tak pernah tengok. Ya, kadang-kadang kita kenal seorang tu tapi sekarang teknologi banyak, kan? Ya, teknologi banyak, kenal dah. Kalau tengok kenal dah dia tu. Tetapi di zaman itu dengar nama Rasulullah tapi tak pernah berjumpa Rasulullah. Jadi dia tertanya-tanya, siapa. Macam saya sewaktu saya duduk di Madinah, dulu bekerja di Madinah tu, tempat tu selalu Syekh Abu Bakar Al-Jazair duduk mengajar. Jadi kita, Abu Bakar Jazair ni orang tua kan, cara mengajar dia cara orang tua. Jadi kita banyak kepada Syekh Mukhtar Syangkiti, ya, beberapa orang syekh yang berada di sana, kita banyak ke sana. Tapi bila lalu kawasan tu, satu hari tengok orang ramai kawasan tu. Ramainya syekh kat sini. Orang-orang duduk sini. Siapa syekh tu? Syekh tengah ceramah. Tetapi bukan Abu Bakar Al-Jazairi. Kita tengok ramai ni, ya. Lalu duduk tepi, dun hujung sana. Dah ramai, kita duduk hujung. Adalah ruang-ruang kosong tu tapi tak kenal siapa dia. Lalu tanya kat orang sebelah, siapa tu? Man hadha syekh? Lah, kamu tak kenal ke? Aku tak kenal. Itulah Syekh Saleh Husaimin. Masya Allah, bila kita dengar Syekh Saleh bin Husaimin, siapa lagi? Ya, Syekh kita tak kenal kot. Orang-orang penuntut ilmu kalau tak kenal Syekh Saleh, berat. Orang yang mengaji sunnah tak kenal Syekh bin Baz, Syekh Husaimin, Syekh Albani, berat. Kita dengar tu rasa terbang jiwa tu. Seronok bertemu dengan salah seorang syekh yang besar. Terus dari belakang terus pergi ke depan. Duduk, Masya Allah, Alhamdulillah. Dapat sekali sebelum dia wafat, sebelum dia mati. Dapat duduk dalam jalsah majlis itu, dengar sampai habis. Lepas tu dah habis itu, orang keluar. Ya, syekh keluar, kita pun keluar. Dan Alhamdulillah saya dapat bertemu dengan dia, cium dari dia. Dan saya bertanya satu soalan, dan soalan ini ialah soalan banyak kepada soalan yang berkaitan dengan hukum hakam masyarakat zaman sekarang ni. Satu soalan dan Alhamdulillah dia bagi jawapan, ya. Okey, jadi bila kita nak tahu begitu, hati kita melonjak, seronok. Begitu juga dalam bab ini, ya. Abu Juraid dia dengar Rasulullah, terus dia segera, ya, mendapati baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan ucapan alaikassalam, ya, kalau kita tengok dia ucapkan alaikassalam ya Rasulullah, ya. Kalimah ini sebenarnya tak menjadi masalah, tetapi pada zaman itu, pada permulaan kalimah ini, dia tidak digunakan memberi salam sesama kita, tetapi alaikassalam digunakan kalimah itu pada orang yang mati. Ya, kalau kita tengok syarah Riyadhus Salihin ini, dia terangkan bahawa kalimah ini orang-orang di zaman Arab dahulu, jahiliah dan bukan jahiliah pun, sebelum Rasulullah mensyariatkan salam yang betul, maka ucapan kalimah salam tu alaikassalam dituju kepada orang-orang yang mati. Oleh kerana itu Rasulullah kata, setelah 2 kali dia bagi salam, lalu Rasulullah mengatakan, janganlah kamu mengucapkan alaikassalam, sebab alaikassalam adalah sebagai penghormatan kepada orang yang mati. Maka ucapkanlah assalamu alayka. Jadi Rasulullah bimbingkan para sahabat ni, ya, supaya menyebutkan kalimah dengan cara yang betul. Jadi ucapan kita ke kubur macam mana ucapan kita? Assalamualaikum. Ya, macam tu. Orang kubur menjawab Waalaikumsalam. Kan macam mana? Okey. Oleh kerana kita jarang pergi ke kubur, itulah puncanya masalahnya, ya. Salam kepada ahli kubur pun kita tak hafal. Tuan-tuan dan perempuan, jangan jadikan kubur seminggu sekali, setahun sekali. Jadi kalau dapat datang bila-bila masa datang, kerana itulah tempat kita nanti. Kalau kita menyaksikan salam kepada ahli kubur itu, kita akan lihat betapa hebatnya salam itu menunjukkan kepada kita supaya beringat-ingat.
kita akan pergi bersama mereka juga. Assalamualaikum ahlad diyar. Ucapan salam itu selamat sejahtera kepada ahli diyar, ahli penduduk di kubur tu. Minal mu'minin wal muslimin, di kalangan orang-orang mukmin dan orang muslim. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, sesungguhnya kami pun insyaallah akan mengikut kamu. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah, dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah mengafiatkan kita semua. Jadi pada salam itu mengisyaratkan kepada kita sesungguhnya kami akan mengikut kamu juga, ya. Oleh kerana kubur bukan satu tempat hiburan, jadi kita tinggalkan. Oleh kerana kubur tu tempat cerita-cerita berhantu, jadi kita terus tak mau ziarah, ya. Inilah jahat, ya, orang yang membuat filem-filem berhantu yang mengatakan kubur tu berasap, kubur tu keluar tangan. Na'udzubillah min zalik. Syirik dan kufur dan khurafat muncul dalam cerita-cerita hantu. Akhirnya yang Rasulullah arahkan kita pergi ke kubur untuk bermuhasabah terus hilang. Cik buat, ya, ajak anak-anak, jom kali ni dah kita melancong semua tempat, cuba ajak pergi ke kubur sekali. Anak garu kepala, betul ke bapa aku ni makan Panadol banyak, ya? Tentu anak akan menentang, tak setuju. Silap-silap bini kita pun menentang, tak ada tempat lain ke, ya? Tuan-tuan dan perempuan, jangan jadikan kubur begitu. Cuba macam kami ni tempat lalu lalang, kita nak pergi itu pun jarang sekali. Jadi budak-budak lalu je bagi salam, ajar mereka bagi salam kubur, ya. Alhamdulillah anak 5 tahun boleh bagi salam dengan betul. Kita kena latihkan, dan kena latihkan anak-anak pergi ke kubur. Jangan biarkan mereka tinggalkan kubur, seperti mana kita tinggalkan kubur-kubur di kampung-kampung kita, setahun sekali baru kita ziarah. Apa salahnya kalau ada mak dan ayah yang telah mati itu, kita solatkan lagi sekali, balik tu solatkan. Apa salahnya? Yang dibuat oleh Rasulullah, walaupun dalam kubur, dia boleh solat jenazah ke atas orang yang mati itu, tak menjadi masalah. Baik. Kemudian Jabir berkata, saya lalu bertanya, apakah anda itu Rasulullah? Beliau menjawab, ya, saya adalah Rasulullah, yakni utusan Allah. Tuan-tuan dan perempuan, kalimah agung bagi saya ni, ya. Jabir berkata, lalu aku bertanya, apakah anda Rasulullah? Lalu baginda menjawab, ya, aku adalah Rasulullah, yakni utusan Allah dari langit. Subhanallah, mengkonfirmkan. Jadi Jabir nak dapatkan kepastian, lalu Rasulullah memberi jawab yang penuh kepastian. Allah ialah apabila engkau ditimpa oleh suatu bahaya, kemudian engkau berdoa kepadanya supaya bahaya itu dilenyapkan, maka Allah pasti melampangkan engkau dari bahaya tadi. Usul dalam akidah ahli sunnah wal jamaah masalah tauhid, bila kita dalam musibah, siapa yang kita berdoa? Allah yang perlu kita berdoa. Dalam musibah yang dikatakan di saat kamu dalam bahaya, siapa yang kamu minta? Tuan-tuan dan perempuan, hakikat manusia dia beriman kepada satu Tuhan. Allah bagi misalkan di dalam Al-Quran terlalu banyak. Dalam Al-Quran diceritakan apabila seseorang berada di atas kapal, bila kapal tu dipukul ombak dan seolah-olah kapal itu karam, waktu itu manusia akan ikhlas berdoa kepada satu saja. Mereka akan meminta kepada satu yang sebenar-benarnya, itulah Allah. Kalau kita menyaksikan macam mana MH17 ataupun apa-apa kapal terbang, sewaktu dia nak jatuh, waktu itulah orang akan tumpu doa mereka pada satu. Mereka mengharap pada yang satu, itulah Allah. Walaupun pada awalnya mereka mengaku tak ada agama, free thinker, walaupun mereka mengatakan tak ada Tuhan, walaupun mereka menyembah tokong-tokong, patung-patung, tapi hakikatnya pada saat begitu mereka akan meminta kepada yang satu, itulah Allah. Tetapi bila mereka terlepas, mereka lupa Allah. Jadi di sini menunjukkan kepada kita, Rasulullah mengatakan, apabila kamu ditimpa satu bahaya, kemudian kamu berdoa padanya supaya bahaya itu dilenyapkan, maka pasti Allah melapangkan bahayanya. Tuan-tuan dan perempuan, akidah ini dia akidah. Tetapi masyarakat kita silap. Bila timpa musibah pertama sekali, kadang-kadang di kalangan mereka tak berdoa kepada Allah. Mereka cari apa? Wallahu alam,
tetapi berdoa kepada, kita menyaksikan mereka berdoa pada kubur-kubur. Ya Syekh Habib Noh, kami datang dari jauh. Tak tengok klip video tu. Orang yang masyhur boleh berdoa kepada ahli kubur. Syirik. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan puan-puan, batal amalan kita bila kita berdoa selain daripada Allah. Orang yang dah mati tak mampu buat apa-apa, kita berdoa. Okey, dalam hadis jelas doa kepada Allah, Allah akan lenyapkan. Lihat, kita tengok balik hadis ini bagaimana, yang mana dikatakan, ya, apabila engkau ditimpa oleh sesuatu bahaya, Rasulullah tujukan kepada sahabat, kemudian engkau berdoa kepadanya dan engkau supaya bahaya itu dilenyapkan, maka Allah pasti melapangkan engkau dari bahaya itu tadi. Allah yang akan melapangkan. Siapa yang iktikad selain daripada itu syirik. Na'udzubillah min zalik. Juga jikalau engkau ditimpa oleh tahun pencelek, yakni tahun kemarau, bahaya kelaparan, lalu engkau berdoa kepadanya, maka Allah akan menumbuhkan tanaman-tanaman untukmu. Subhanallah, semua kepada Allah. Segelintir masyarakat kita bila berlaku masalah-masalah kemarau, masalah-masalah padi tak jadi, ya, apa mereka buat? Sembelih kambing hitam, ya, di kawasan sawah. Syirik. Subhanallah. Dalam hadis kata berdoa pada Allah ni tak pergi buat benda yang syirik. Habis terbatal. Allah baru uji begitu, tetapi kita syirikkan kepadanya. Apa yang boleh dapat dari kambing hitam? Wallahu alam. Kemudian, jika engkau kehilangan kenderaanmu, kemudian engkau berdoa padanya, mohon supaya diselamatkan, maka Allah akan mengembalikan kenderaanmu itu padamu. Yakni tawakal kita begitu besar kepada Allah, serah bulat-bulat. Masalahnya kita tidak ada tawakal yang begitu tinggi, ya. Subhanallah. Jadi dalam hadis ini jelas kepada kita, berdoa hanya kepada Allah dan bukan selain daripada Allah. Walau malaikat sekalipun, walau malaikat. Ingat tuan-tuan dan perempuan, jangan kita kaitkan dalam kisah ini, tak apa malaikat, ya, tak, malaikat tak mampu buat apa-apa kalau tanpa izin Allah. Ini datang dari mulut kita, simpang malaikat 44. Mana datang malaikat 44? Kita berhairan kan? Kalau malaikat simpang 4 ke apa ke, mungkin juga malaikat 44. Itu kalimah-kalimah yang datang. Kadang-kadang tersebut daripada lidah kita, ya, minta pelihara malaikat. La ilaha illallah. Minta pelihara Allah. Ingat tuan-tuan dan perempuan, terjebaknya syirik begitu sekali dia datang. Na'udzubillah min zalik. Walaupun dia bertopengkan dengan agama, elakkan. Kita kena faham kaedah-kaedah usul-usul. Walaupun nampak macam agama, kerana apa? 72 golongan yang sesat semua berada di atas nama agama. Kita saksikan, ya. Na'udzubillah, Syiah dah jelas dah, ya. Tuhan yang tak mewahyukan kepada Ali itu bukan maksudnya siapa yang kita apa dia kata? Kita menyembah Tuhan yang mewahyukan kepada Ali dan tidak menyembah Tuhan mewahyukan kepada Muhammad. Syiah. Na'udzubillah, kalimah kafir yang dikeluarkan. Na'udzubillah. Itu belum lagi golongan-golongan yang dah mula, Khawarijnya atas nama Islam, yang liberalnya. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, kalau tak ada ilmu, kita akan terjebak. Fatwa-fatwa menakutkan, kalimah-kalimah kufur telah keluar daripada mulut-mulut orang yang jahat. Ya. Minta lindung kepada Allah, minta doa kepada Allah. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tepat dan bermanfaat. Banyak ilmu yang tepat juga, tapi kadang-kadang tak bermanfaat kepada seorang tu bila dia tidak mau beramal. Jadi kita minta lindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat, dan kita minta Allah bagikan ilmu bermanfaat dan beramal dengannya. Baik. Jabir berkata, lalu aku berkata, berilah aku suatu perjanjian yang wajib aku penuhi. Ya, maksudnya wasiatkan aku, nasihatkan aku agar aku dapat melakukan perkara tersebut. Ni dia para sahabat bila bertemu dengan Rasulullah, mereka nakkan satu buah tangan sebagai nasihat untuk mereka beramal.
ya, mereka beramal. Lalu baginda bersabda, jangan sekali-kali kamu mencaci maki kepada seseorang pun. Wasiat yang cukup agung bagi umat di akhir zaman. Rasulullah SAW mengatakan jangan kamu mencaci maki. Itu adalah kemuncak di perkara yang paling remeh dalam menyakiti hati manusia, mencaci maki. Kalau mengumpat tu dah lagi besar, kalau mengadu domba lagi besar. Rasulullah kata jangan mencaci maki kepada seseorang pun. Subhanallah. Jabir berkata, sesudah saat itu aku tidak pernah mencaci maki kepada siapa pun, baik ia orang merdeka atau hamba sahaya atau kepada unta dan kambing. Sampai macam itu sekali. Bila Rasulullah kata jangan caci maki, terus dia tutup mulut. Nampak bagaimana para sahabat sami'na wa ata'na, dan dia berusaha untuk menjadi seorang manusia yang beriman kepada Allah dan Rasul dan mengikut Allah dan Rasul. Jangan kamu mencaci maki. Dia terus tak mencaci maki. Kalau dengan unta dan kenderaan tu pun dia tak caci maki, apatah lagi dengan Allah dan dengan manusia. Dan aku tidak pernah mencaci maki, ya, selepas itu, walau orang yang merdeka dan juga hamba sahaya hingga kepada unta, yakni kenderaan ataupun kambing. Begitu dahsyat. Pun motor rosak, celaka punya motor. Kan kadang-kadang mulut kita ni ya tendang pula tu. Nauzubillah. Rasulullah kata beradab sampai Jabir memahami apa yang Rasulullah nak. Maksudnya sampai binatang pun dia tidak caci maki, ya, sampai apa juga yang berlaku dia takkan mencaci maki. Alhamdulillah, ilmu yang penting tuan-tuan dan puan-puan. Inilah yang Rasulullah Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan katalah perkataan yang baik-baik. Bila kita berkata perkataan yang baik-baik, jiwa kita akan tenang. Kalau kita kata perkataan yang tak baik, ya, marah motor, celaka motor, dia akan datang satu panas badan, panas segala-gala panas. Mula marah tu, mula marah ni, habis akhirnya tendang bini sampai patah tulang belakang. Nauzubillah min zalik. Hati-hati. Ittaqillah, takut pada Allah. Ya, berlatih bercakap baik. Berlatih walaupun kita ni jenis laser mulut kita, bercakap baik. Berlatih. Kerana Rasulullah mengarahkan. Lalu Jabir berkata, beliau melanjut sabdanya, janganlah engkau meremehkan sedikit pun dari perbuatan yang baik. Yakni Jabir meriwayatkan apa yang Rasulullah katakan lagi, janganlah engkau meremehkan sedikit pun dari perbuatan yang baik, yakni sekalipun tampaknya tidak berarti dan kurang berharga. Jangan kita memperlecehkan orang lain. Yang senang kita cakap, memperlecehkan atau meremehkan apa-apa perkara yang baik. Nampak sampah sikit, tak apalah, ada tok siak nak sapu. Jangan. Kalau tuan-tuan dan perempuan menyaksikan bagaimana Imam Malik dia nampak, ya, dalam asar mengatakan dia nampak ada janggut-janggut putih kat situ, dia kutik-kutik, dia masukkan dalam poket. Maksudnya dia akan buang, kerana dia akan mengganggu. Waktu kita sujud pun masuk dalam hidung. Mengganggu tak? Mengganggu. Jadi dia kutip-kutip. Tahu tak nilaian kita kutip satu sampah dalam masjid? Subhanallah. Ya, tak boleh nak gambarkan bagaimana Rasulullah memberi penghormatan kepada seorang wanita yang hitam, yang membersih Masjid Nabawi tiap-tiap hari. Yang orang-orang waktu tu meludah kahak di situ, dia buangkan kahak, ya, sampah-sampah dalam Masjid Nabawi dia ambil. Satu hari Rasulullah mendapati tak ada wanita tersebut. Lalu dia bertanya, mana pergi wanita tersebut? Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya wanita itu telah mati. Terkejut Rasulullah, kenapa kamu tak bagi tahu kepada aku? Lalu mereka mengatakan, kami rasa wanita itu tak ada apa-apa di sisi kamu. Subhanallah, Rasulullah pun marah, ya, tak setuju dengan apa yang mereka ucapkan. Lalu Rasulullah mengatakan, tunjukkan aku di mana kubur wanita tersebut. Lalu dibawakan, lalu Rasulullah melakukan solat di atas kubur tersebut, yakni solat jenazah ke atas wanita tersebut. Bila Rasulullah melakukan solat dalam keadaan begitu, menunjukkan kedudukan wanita itu tinggi, kerana dia menjaga rumah Allah itu.
Buqah ataupun tempat yang paling Allah suka, masjid. Ni dia tempatnya. Tempat yang paling Allah suka, masjid. Dan kita makmurkan masjid, jaga elok-elok. Tapi sayang, masjid yang Allah suka menyebabkan budak-budak dah tak suka. Kenapa? Bising sikit kita marah. Ya, bising sikit kita, "Oi, apa ni?" Lain kali jangan bawa budak ke sini. Astagfirullah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau menyaksikan hadis Rasulullah sembahyang, dengar anak kecil menangis di belakang, dia percepatkan solat kerana dia kesian kepada ibunya, takut ibunya risau. Bukan dia marah, makcik oi, bawa balik anak tu, jangan datang dengan baby tu. Tak, Rasulullah tak kata begitu. Silap. Saya pernah menyaksikan seorang tu marah budak, la ilaha illallah, kita katakan teruk dia marah. Budak ialah budak kan, bagi nasihat sikit tak boleh ke? Dia marah macam la ilaha illallah. Sampai saya bangun, saya tak setuju. Dah bang, tinggalkan. Lepas tu kita jumpa budak tu, kita kata tak apa, cuma lain kali janganlah buat jahat, buat bising macam ni kan. Okay, tapi tak apa, datang. Terpaksa kita tengok begitu. Akhirnya bila budak-budak ya datang masjid kena marah, baik pergi KLCC ke Ampang Point, tak ada siapa nak marah. Yang menyebabkan masjid dihuni oleh orang-orang tua sahaja. Dan akhirnya orang tua seorang mati. Masjid pun tak ada yang nak dihunikan lagi. Macam kalau tengok tuan-tuan dan puan-puan, tengok surau-surau di kampung. Macam saya menyaksikan surau di kawasan saya, habis tak ada orang dah. Kesan kita membiarkan ya mengambil tindakan yang silap. Biarkan budak-budak bermain sikit sewaktu yang tak ada lapang-lapang macam ni. Apa salahnya? Kalau kita menyaksikan para sahabat, anak-anak para sahabat bermain dalam masjid di waktu lapang, diletakkan tandan kurma pula dalam masjid tu. Tengah-tengah main lapar, ambil ngap makan, yuk main lagi. Cuma kita bimbingkanlah. Tuan-tuan dan puan-puan, jadikan masjid peranan yang betul. Dan saya suka jika masjid ini dihidupkan dengan perkara-perkara yang membangkitkan balik masyarakat, anak-anak muda. Ingat, kita akan mati. Bila-bila masa je kita akan mati. Siapa yang nak mewariskan? Okey, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam bab ini mengatakan jangan meremehkan walaupun sedikit. Apa juga perkara yang kita nampak kebaikan, jangan remehkan, teruskan. Apa juga khidmat yang kita boleh bagi untuk kebaikan agama ini, buat walaupun sedikit. Kita tengok ya, sekalipun nampak ianya tidak bererti dan kurang berharga, tetapi lakukanlah itu. Hendaklah engkau berbicara dengan saudaramu dan engkau senantiasa menunjukkan mukamu yang manis padanya. Tu dia. Perkara yang di antara perkara yang kita anggap remeh, kita masuk muka kita blur je. Kita anggap tak ada apa-apa kan. Masuk muka, Masya Allah, masam. Orang akan tertanya-tanya. Rupanya mengguriskan hati, menggerakkan hati orang tertanya-tanya adalah satu kesilapan. Kalau menceriakan, masuk senyum aja kan. Oh, kita kata apa dia ni senyum sentiasa pula ya. Dah, bila kita melihat orang tu masuk senyum, dia telah menceriakan kita, menceriakan orang lain, yang menyebabkan orang sentiasa rasa gembira. Oleh kerana itu kadang-kadang dalam bab yang begini kita tak boleh pandang remeh. Ya, buat apa yang Rasulullah kata, ceriakan diri kita. Walaupun kita ada masalah sedikit, ceriakan. Ya, ceriakan. Kerana setiap ceria kita mendapat pahala. Kerana sesungguhnya yang sedemikian itu termasuk perbuatan yang baik. Ya, perbuatan yang baik. Kemudian Rasulullah kata, angkatlah pakaianmu sampai ke pertengahan betis. Okey, di sini berkaitan dengan tajuk yang kita bicarakan. Angkat pakaianmu sehingga pertengahan betis. Itu pakaian bagi orang-orang yang nak, orang lelaki yang nak memakai pakaian had pertengahan betis. Oh, hang pula dah. Ya, takkan nak pakai macam tu. Okey, tak apa. Kemudian Rasulullah mengatakan, tetapi jikalau engkau enggan berbuat semacam itu, maka bolehlah sampai pada kedua mata kaki, yakni kedua buku lali. Itu had dia. Kalau tak boleh nak naikkan ke atas, turunkan
sikit, turunkan sikit lagi, turunkan, akhirnya sampai kedua buku lali. Itu pakaian orang yang beriman. Lepas tu Rasulullah kata, takutlah pada perbuatan melabuhkan pakaian, sebab sesungguhnya yang sedemikian itu termasuk kesombongan, dan sesungguhnya Allah tidak suka kepada kesombongan. Jangan kamu labuhkan bawah buku lali, kerana itu termasuk dalam bab menyombongkan diri. Kalau kita buat bukan kerana nak menyombongkan diri, walaupun kita buat kerana bukan menyombongkan diri, tetapi perbuatan itu adalah perbuatan orang yang sombong. Kita tak kena dosa yang besar, tetapi masih lagi dikategorikan dosa yang kita kena. Okey. Jikalau ada, okey, di sini lain pula. Jadi bab ini berkaitan dengan memakai pakaian supaya tidak melabuhkan sampai bawah buku lali. Tak apa, lipat apa salahnya? Ya, sampaikan ke buku lali. Oleh kerana tu, ya, kalau ada orang yang memakai pakaian yang begitu, maksudnya pakaian yang tinggi, jangan kita kata pula, apa pakai macam ni, kan? Kadang-kadang kita tengok orang yang berjubah, berserban, ya, pakai macam tu. Ya, mereka cuba mengikut sunnah Rasulullah dalam bentuk yang begini. Ya. Kerana Ibnu Umar pernah dihadkan oleh Rasulullah pakaian dia, dan dia tidak turunkan sehingga wafat baginda. Lepas wafat baginda pun orang kata, turunlah, Rasulullah dah wafat. Wallahi aku takkan turunkan apa yang telah Rasulullah tetapkan sampai dia mati. Jadi di sini jelas kepada kita, di antara pakaian-pakaian, ya, yang menunjukkan kesombongan ialah pakaian yang lebih ataupun bawah daripada buku lali. Bagi lelaki. Kemudian Rasulullah mengatakan, jikalau ada seseorang yang mencaci maki padamu atau mencela dirimu dengan sesuatu yang ia tahu bahawa cela tadi memang ada dalam dirimu, maka janganlah engkau membalas mencela padanya dengan sesuatu yang engkau tahu bahawa cela itu memang ada dalam dirinya. Subhanallah. Rasulullah kata, kalau orang tu mencela, maka jangan kita balas celaan tu. Kalau betul kita ada, maka terima. Dan kita tahu keburukan orang tu, maka jangan kita cela. Subhanallah, ya, susah, ya. Kawan-kawan tahu kelemahan kita atau keaiban kita, kita pun tahu keaiban kawan-kawan. Waktu itulah kita, dia buat kita buat dia. Rupanya tidak begitu. Rasulullah mengatakan jangan kita balas celaan dia. Dalam satu kisah, sewaktu Abu Bakar dikutuk oleh seorang lelaki, Rasulullah berada di waktu itu bersama Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Bakar balas celaan orang tu. Rasulullah terus bangun. Terkejut Abu Bakar. Ya Rasulullah, kenapa kamu bangun? Ya, aku mempertahankan diriku. Lalu Rasulullah mengatakan, sewaktu kamu tidak membalas celaan orang tu, malaikat berada bersama kamu membela kamu. Dia yang membalas. Tetapi bila kamu bangkit bertindak membalas cecaan orang tu, akhirnya malaikat meninggalkan kamu dan aku meninggalkan kamu juga. Jadi ini menunjukkan bahawa bersabar itu lebih baik. Ya, bersabar itu lebih baik. Belum lagi dalam perkara kalau orang pukul kita, orang kenakan kita, bagaimana tindakan kita? Bersabar itu lebih baik. Maafkan dia. Kalau kita kata, jaga kamu, tunggu di akhirat, boleh tak? Jaga kamu, kita jumpa di akhirat. Yang ramai orang kata, dia tak mampu nak balas, okey, kita jumpa. Tuan-tuan dan puan-puan, rugi. Kalau kita menyaksikan bagaimana kita berada dalam satu lingkungan perjalanan di akhirat, kalau kita belajar, ya, cuba tengok poster kat Abu Talhah tu, ya, yang mana perjalanan itu, bila kita berada di mahsyar nanti, selepas titian sirat yang di bawahnya neraka, ada satu tempat yang bernama Al-Qantarah. Tahu tak tempat Al-Qantarah ni apa? Al-Qantarah ini, kita sambung lepas azan, InsyaAllah azan.
La ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apabila kita menyaksikan hadis ini mengarahkan kita supaya tidak membalas cecaan ataupun celaan manusia ini, yang mana di dalam bab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih berkaitan dengan al-qantarah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, beli kat Abu Talhah tu penting sangat. Walaupun benda tu poster tu kecil, ala mahalnya, tak, tetapi di sana ada ilmu. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan nak menyaksikan bagaimana perjalanan kita di akhirat kelak, begitu perjalanan. Supaya kita beringat-ingat. Di sana ada perkara yang kita menyangkakan kita akan terlepas, tetapi kesilapan kita di dunia menyebabkan kita tak terlepas. Al-Qantarah adalah satu tempat yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu tempat perhentian yang mana disaksikan kepada kita balasan sesama kita, seperti kambing, tanduk kambing yang lain sampai patah tanduknya. Maksudnya Al-Qantarah itu adalah satu tempat pembalasan balik
yang mana pukul balas pukul sesama kita. Okey? Kalau pernah kita menyakiti seseorang di muka bumi, kita berjanji nak bertemu di sana, ataupun kita disakiti, maka kita akan menunggu dia di Al-Qantarah. Al-Qantarah dia berlaku selepas titian sirat, yakni dia akan masuk syurga. Syurga di depan, lepas Al-Qantarah syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, apa maksudnya? Kalau kita kata aku jumpa kamu di akhirat kelak, tiba-tiba kita di antara orang yang pertama bakal masuk syurga lepas titian sirat, di Al-Qantarah kita tunggu. Kenapa kita kena tunggu? Dulu dah janji nak tunggu orang tu ke akhirat, nak jumpa ke akhirat, maka kita kena tunggu, sedangkan syurga dah ada kat depan. Kita dah boleh masuk syurga, tetapi disebabkan perjanjian kita, maka kita kena tunggu. Na'udzubillah. Tak tahu berapa lama kawan tu nak melintas titian sirat, satu bab. Tak tahu berapa lama kalau dia ahli orang yang buat berdosa dimasukkan dalam neraka, berapa lama pula dia masuknya, bertahun-tahun, satu bab. Kita duduk menunggu, alahai, kalau lah aku dulu aku maafkan dia, dah dapat masuk syurga. Tu dia pentingnya kita faham dalam bab Al-Qantarah. Maafkan. Itu yang Rasulullah kata, maafkan. Orang salah dengan kita, alhamdulillah, maafkan mereka. Tapi kalau kita salah dengan orang, itu je yang jadi masalah. Cuba minta maaf supaya kita tidak terhenti di Al-Qantarah. Tuan-tuan dan perempuan, jangan biarkan Al-Qantarah begitu saja. Jangan kita anggap remeh dalam bab ini, sehingga kan Rasulullah mengatakan di sini, tengok balik, kita tengok, jikalau ada seseorang yang mencaci maki padamu dan mencela dirimu dengan suatu yang dia tahu bahawa celaan tadi memang ada dalam dirimu, maka janganlah kamu membalas celaannya padanya dengan suatu yang engkau tahu bahawa cela itu memang ada dalam dirinya. Sebab hanya sahaja tanggungan, yakni dosa perbuatan itu adalah pada diri orang yang mencela saja. Maksudnya jangan biarkan dia nak kutuk kita, kan, biarkan. Dia nak buat apa pada kita, biarkan. Terutamanya bagi mereka-mereka yang berada di atas jalan yang benar, orang datang fitnah, saya katakan sabar. Banyak pahala yang kita dapat. Tuan-tuan dan perempuan, berapa banyak fitnah yang orang bagi kepada kita, berapa banyak orang fitnah kepada orang-orang yang membina Al-Quran dan As-Sunnah. Sabar, saya katakan, besar pahala. Mereka tengah memberikan pahala-pahala itu kepada kita. Jangan kita balas, minta pada Allah, biar Allah yang menentukan. Kalau kita yakin apa yang kita bawa ini benar, ini kaedah dia. Bagi mereka-mereka yang berjuang di atas Quran dan Sunnah, ini kaedah dia. Sabar. Kita cari jalan penyelesaian yang terbaik, ialah mengadu kepada Allah. Mengadu pada orang tak akan menyelesaikan masalah. Mengadu kepada Allah, terutamanya 1/3 akhir malam, Allah akan menjawab. Tuan-tuan dan perempuan, Allah akan menjawab. Allah akan menjawab. Oleh kerana itu dalam bab ini jelas kepada kita, biarlah kita mengalah dalam bab dalam kehidupan kita di dunia, kerana Al-Qantarah itu yang menyebabkan seseorang itu terlewatnya masuk syurga. Kalau dia tidak memaafkan, dan insya-Allah selepas kuliah ni kita maafkanlah. Kita maafkan orang-orang yang pernah melakukan kesalahan pada kita, walaupun berat nak marah, nak maafkan, walaupun berat kerana disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, saya katakan maafkan. Insya-Allah bila tuan-tuan dan perempuan maafkan, mudah-mudahan Allah bagikan tuan-tuan dan perempuan syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak ada pun amin, sayang. Amin, alhamdulillah. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dengan isnad yang sahih, dan Imam Tirmizi mengatakan bahawa ia adalah hadis hasan sahih dan hadisnya bertaraf hadis sahih. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan amalan yang terbaik ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita syurga dan Allah pemudahkan bagi kita jalan syurga. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah.